Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul menunaikan solat fardu zuhur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa. Dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala musibah dan azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan diberikan taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam pasal yang baru daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebelum ini kita membicarakan tentang wudu, dan akhir sekali penulis membicarakan bahawasanya wudu ini adalah daripada sebab menghilangkan dosa daripada seseorang. Yakni apabila kita mengambil wudu, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dan apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengambil wudu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersihan hati dan jiwa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Apabila kita mengambil wudu, ini adalah nikmat daripada Allah. Sebab di sebalik wudu ada banyak yakni kebaikan dan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan apabila kita berdoa dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin, kita berdoa agar Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah, di antara mereka-mereka yang mendapatkan kesucian zahir dan batin. Dan kita juga berdoa agar Allah menjadikan kita daripada kaum salihin. Maka ini adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah setelah wudu, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita. Jadi beruntunglah seorang mukmin yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam kebaikan. Kita bersyukur ini Allah memberikan kepada kita hidayah ini. Seterusnya penulis membicarakan tentang mandi. Jadi setelah wudu, beliau membicarakan tentang adab-adab mandi. Jadi mandi ini kita ada terbagi kepada dua bahagian. Kita ada mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Kita ada mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Selain daripada itu, kita ada mandi yang dikenali sebagai mandi yang mubah. Yang mubah maksudnya seseorang itu melakukannya tanpa mendapatkan apa-apa pahala. Jadi kita ada mandi yang wajib seperti apa? Mandi junub. Mandi junub ini sebagai misal, kalau seseorang itu terkeluar air mani, sama ada dia mimpi ataupun dia mengeluarkannya dengan sengaja, ataupun yang ini dengan cara yang halal bersama isterinya, ataupun dengan cara yang haram. Apabila yang ini terkeluar ini air mani, diwajibkan seorang itu mandi. Begitu juga apabila seseorang itu melakukan jima. Melakukan jima mewajibkan mandi. Dan kadar yang paling minimum adalah apabila hujung yang ini zakar masuk yang ini ke dalam faraj yang ini wanita. Jadi saya membicarakan ini dulu sebelum kita baca daripada kitab, ya. Jadi ini adalah apa yang kita belajar dalam kitab fikih. Juga daripada perkara yang diwajibkan kita melakukan mandi bagi wanita adalah apabila terputus daripada haid dengan nifas. Wanita apabila terputus daripada haid dan nifas, wajib ini mereka mandi, dan mandi ini adalah mandi yang wajib. Begitu juga setelah melahirkan anak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini menyebabkan wanita itu dalam keadaan junub. Sebab anak ini ibarat air mani. Bayi ini dia adalah sesuatu yang
dicantumi yakni oleh air mani lelaki dan air mani wanita, maka dengan melakukan melahirkan anak, ini adalah daripada sebab mewajibkan mandi walaupun tidak ada darah nifas, walaupun tidak ada darah nifas. Dan akhir sekali, mandi diwajibkan atas jenazah. Apabila seorang meninggal dunia, maka diwajibkan kita memandikannya, dan ini adalah fardu kifayah. Ini kita mengatakan bukan fardu ain tetapi fardu kifayah, yang mana kalau berlaku kematian dalam satu masyarakat, mesti ada orang yang memandikannya, walaupun satu orang yang memandikan mayat tadi. Dan ini adalah wajib, mandi yang wajib. Maka penulis memulakan dengan mengatakan, apabila engkau junub sama ada kerana bermimpi ataupun jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakanlah dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Dan tanggalkanlah segala kotoran daripada badanmu. Jadi Al-Imam Ghazali sekarang dia mengajarkan kepada kita apa yang sepatutnya kita melakukan apabila kita nak mandi hadas. Jadi dia mengatakan apabila engkau junub. Ini perkataan junub ini dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu menyucikan diri kamu. Yang dimaksud daripada junub adalah berada dalam keadaan hadas yang besar. Dan hadas ini dalam Islam kita ada 2 jenis hadas. Kita ada hadas yang kecil dengan hadas yang besar. Hadas yang kecil adalah apabila kita berada dalam keadaan tidak ada wudu, maka kita dalam hadas yang kecil. Sama ada kita pergi ke tandas, ataupun kita menyentuh wanita yang bukan mahram kulit ke kulit, ataupun kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ataupun yang ini hilang akal ataupun tidur. Ini kita juga membicarakan dalam kitab ini. Jadi kita berada dalam keadaan hadas yang kecil. Jadi sini yang kedua adalah hadas yang besar. Hadas yang besar adalah apabila seperti mana kita mengatakan tadi, satu orang keluar air mani, ataupun melakukan jima, ataupun dalam keadaan haid dan nifas, setelah putus haid dan nifas, melahirkan anak, kematian. Ini semua mewajibkan mandi. Jadi seseorang itu berada dalam keadaan junub apabila dia berada dalam keadaan hadas besar. Maka penulis mengatakan sama ada kerana bermimpi ataupun jima. Ini adalah berkenaan dengan pertama sekali keluarnya air mani. Satu orang yang misalnya dia mimpi. Dalam mimpi dia melakukan jima. Apabila dia bangun daripada mimpinya, dia lihat basah pada kemaluan, maka ini diwajibkan dia mandi. Berkenaan dengan jima, seperti mana kita mengatakan, apabila berlaku persetubuhan di antara lelaki dengan wanita, begitu juga di antara lelaki dengan lelaki, kalau sekiranya berlaku. Dan hari ini kita harus membicarakan perkara ini. Sebab kalau zaman dahulu mungkin ulama kita tidak membicarakan perkara ini. Tapi hari ini mungkin ada orang tanya, bagaimana jima lelaki dengan lelaki? Na'udzubillah min dzalik. Kena mandi hadas ke tidak mandi hadas? Kena mandi hadas. Sama ada jima itu berlaku di antara lelaki dengan wanita ataupun lelaki dengan lelaki. Sama ada dimasukkan ke dalam farash ataupun dubur. Maka seseorang itu berada dalam keadaan hadas besar, diwajibkan dia mandi. Ini adalah hukumnya. Kita tidak membicarakan tentang perbuatan haram, betul ke tidak? Jima ini di antara lelaki dengan lelaki lebih dahsyat daripada jima di antara lelaki dengan wanita. Lebih dahsyat. Itu tidak ada syarat ini di dalamnya. Tapi di sini kita membicarakan hukum mandi. Adakah diwajibkan mandi ke tidak? Diwajibkan yang dia mandi sebab dia berada dalam keadaan hadas. Kalau sekiranya suami dan isteri sebagai misal tidak melakukan jima dan tidak ada keluar air mani, maka tidak diwajibkan mandi. Jadi mandi, kalau tidak ada jima, kita lihat sama ada keluar air mani ke tidak. Kalau ada, maka diwajibkan mandi. Kalau tidak, maka tidak diwajibkan mandi. Maka beliau mengatakan, bawalah sebekas air ke bilik mandi. Zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang, ya.
Zaman Nabi SAW sebagai misal, kita ada hadis Nabi SAW apabila masuk ke dalam tandas, maka dia membawa sebekas air. Jadi zaman sekarang ini berbeza. Zaman sekarang Allah SWT telah memudahkan kita segala-galanya. Kita punya toilet ini ibarat 5-star toilet hari ini. Sebab kita masuk tandas tak perlu buat apa-apa. Semua ada kat dalam. Kita buka pipe, air pun keluar. Dan kita ada macam-macam jenis air. Kita ada shower tank daripada atas. Ada sebagian orang yang dia lepas tu dari yang besar sikit shower. Lepas itu ada yang pinggang ya. Lepas itu ada yang hose untuk cebok. Jadi hari ini macam-macam jenis air daripada macam-macam jenis alat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu kita ada hot water dengan cold water. Kita hari ini kita ada pusing saja. Betul tak? Kalau rumah ada water heater, kita hanya set saja. Kita nak air panas ke, nak air sejuk ke, nak panas macam mana, nak sejuk macam mana. Segala-galanya dimudahkan. Kalau zaman dahulu mereka nak kena panaskan air. Kalau musim sejuk, mereka panaskan air. Zaman dahulu pun tidak ada oven, tapi nak kena pakai arang. Pagi-pagi ini sebelum subuh bangun, kalau waktu sejuk. Dan mereka apabila nak mengambil wudu, nak kena panaskan air sebab air terlalu sejuk. Saya pernah pergi ke Turki satu kali. Belum lagi dia punya time winter, baru dia punya spring. Cuba bayangkan. Subhanallah, dia punya sejuk, Masya Allah, macam dalam export. Macam yang di dalam, macam dalam export. Jadi kita keluar nak pergi solat subuh dekat masjid hari pertama. Masya Allah, kita keluar daripada hotel menggigil-gigil. Menggigil-gigil. Lepas itu ada kawan kita ini tidak ada wudu. Dia ingat ambil wudu dekat masjid. Lepas tu bila dia keluar, tak jadi. Tak jadi ambil wudu dekat masjid. Sebab macam mana nak ambil macam ini? Keadaan yang ini sangat sejuk. Patah balik hotel. Alhamdulillah hotel ada water heater. Ambil wudu semua dekat hotel. Lepas ambil wudu semua nak kena pakai apa? Nak kena pakai tuala, nak kena lap supaya tak ada air. Sebab kalau tak keluar ini sejuk. Lepas itu baju sekurang-kurangnya 3 lapis. Itu pun menggigil. Kita keluar daripada hotel nak pergi ke masjid. Jadi dia belum lagi winter. Ini adalah spring. Ini adalah pada keadaan spring. Sebab kita tanya orang Turki, ini dah winter ke macam mana? Belum lagi winter snow dia bilang. Kalau winter akan keluar snow. Oh Masya Allah, kita mengatakan ini luar biasa. Jadi lepas itu kita jalan. Apabila saya jalan, saya masih ingat kita nak salat dari di Masjid Sultan Ahmad. Hari ini Masjid Sultan Ahmad dikenali sebagai Blue Mosque, kan? Apabila kita dah sampai masjid, kita lihat orang Turki mengambil wuduk daripada air paip. Masya Allah. Bagi saya ini perkara yang sangat luar biasa. Sebab dia punya air, kalau kita rasa, dia betul-betul macam air icebox. Air icebox, bila kita nak minum air kan, kita buka icebox kan, dia punya sejuk atau begitu. Kita lihat ini orang tua, saya masih ingat, saya lihat ini satu orang tua mengambil wuduk macam biasa. Dia ambil begini. Orang tua tapi dia punya air, kita pun tak mampu yang ini nak melakukan. Tapi ajib yang ini, mereka dah biasa. Kalau kena kita di Singapura sebab kita tak pernah mengalami musim sejuk. Jadi kita tak rasa kepahitan mengambil wudu ini dalam keadaan sejuk. Daripada sini kita faham nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal di Singapura ini nikmat. Sebab kita orang Singapura ini, kalau kita pergi negeri lain dengan winter, baru kita tahu ini nasib kita. Kita tak biasa. Sama juga bila saya di Yaman. Di Yaman juga ada winter. Saya menyangkakan Yaman ini negeri yang panas. Tetapi yang ini bukan. Sampai di sana, saya masih ingat saya sampai di sana. Sana di capital kan, di Yaman. Apabila saya turun kapal terbang, bila air stewardess sini dia buka apa? Dia buka dia punya pintu kan. Angin yang keluar daripada luar lebih sejuk daripada angin yang berada di dalam aircon. Jadi saya culture shock sebab saya tidak mengetahui. Rupanya yang ini kesejukan mereka ada begitu. Sama juga di Yaman juga, kalau di Sana'a, sebab dia di bahagian atas. Satu tahun ini semua sejuk. Jadi pada tiap-tiap ini hotel ini tidak ada kipas. Kipas pun tidak ada. Aircon pun tidak ada. Sebab natural. Dan toilet mereka mesti ada water heater. Jadi ini adalah keadaan yang ini di sana.
Jadi Al-Imam Ghazali beliau membicarakan tentang keadaannya pada zamannya. Ini apabila kamu masuk ke dalam tandas, bawalah sebekas air. Jadi zaman dahulu orang apabila masuk tandas, mereka bawa baldi bersama mereka. Sebab kebiasaannya dalam tandas tidak ada air. Dan kalau musim sejuk, ini mereka nak kena panaskan air dahulu, baru mereka melakukan mandi. Bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakanlah dengan basuh kedua tanganmu. Yani apabila kita nak mandi hadas, pertama sekali kita basuh kedua tangan. Ini adalah perkara yang pertama. Selepas itu kita membasuh kemaluan. Dan ini kita melakukan setelah kita melakukan istinja. Jadi biasanya kalau satu orang dalam keadaan junub, perkara yang pertama sekali kita melakukan adalah basuh kemaluan. Jadi sebelum mandi. Setelah ini kita membasuh yang kemaluan, maka kita basuh kedua telapak tangan kita. Selepas itu kita memulakan mandi dengan membasuh kemaluan dengan niat mengangkat hadas besar. Jadi kita mulakan dengan kemaluan. Kenapa kita mulakan dengan kemaluan? Kenapa kita tidak terus mandi? Jawapannya adalah supaya wudu kita tidak batal. Sebab sebelum kita mandi, disunatkan kita mengambil wudu. Jadi bilakah kita mengambil wudu? Setelah kita basuh kemaluan. Jadi pertama sekali kita basuh kemaluan dengan kita niat mengangkat hadas besar. Lepas itu kemaluan kita dah basuh, betul ke tidak? Setelah kita membasuh kemaluan, baru kita mengambil wudu, bukan terbalik. Setelah kita membasuh kemaluan, kita mengambil wudu. Kita mengambil wudu dengan sempurna. Dengan sempurna. Yang ini seperti wudu biasa. Setelah kita mengambil wudu, baru kita mula mandi. Jadi ini adalah dia punya apa? Tertibnya. Jadi pertama sekali kita istinja. Selepas itu kita membasuh kemaluan. Selepas itu kita mandi dengan kita membasuh kemaluan dengan niat mengangkat hadas besar. Selepas itu kita mengambil wudu. Mengambil wudu, kita niat wudu. Selepas itu yang baru yang kita mandi dan kita mulakan dengan kepala. Kita mulakan dengan membasuh kepala. Selepas itu kita basuh bahagian kanan badan kita. Selepas itu kita basuh bahagian kiri badan kita. Ini dikirakan sebagai satu set. Jadi apabila kita mandi, tak perlu kita memegang kemaluan, tak perlu kita basuh kemaluan. Kenapa? Sebab tadi kita dah basuh kemaluan. Jadi kita jaga wudu kita. Jadi selama kita mandi ini, kita berada dalam keadaan wudu. Jadi bila kita keluar daripada tandas, tak perlu ambil wudu lagi sekali. Apabila kita keluar daripada tandas, tak perlu kita mengambil wudu. Sebab kita berada dalam keadaan wudu. Berbeza kalau satu orang misalnya dia sambil mandi, dia pegang kemaluan, dia basuh kemaluan sambil mandi. Di sini kita nak kena faham ya, ada jemaah mungkin dia salah faham dalam masalah ini. Kalau sekiranya seseorang itu sambil mandi dan dia basuh kemaluan dan dia memegang kemaluannya dengan telapak tangannya, maka ini kita mengatakan dia tidak ada wudu. Dia tidak ada wudu. Tapi ada orang yang mungkin salah faham, dia mengatakan, tapi takkah kita niat mengangkat hadas besar? Kalau kita niat mengangkat hadas besar, wudu kita automatik ini ada. Kita mengatakan dengan syarat. Dengan syarat. Apakah syaratnya? Syaratnya adalah kalau kita mandi tanpa kita memegang kemaluan. Jadi mungkin saya memberikan misal. Satu orang misalnya dia terjun laut. Dia terjun ke dalam laut. Apabila dia berada dalam laut, dia niat mengangkat hadas besar kerana Allah. Tadi aku niat yang mandi mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berada dalam laut kan. Apabila dia keluar daripada laut, dia tanpa memegang apa-apa. Dia tak memegang apa-apa. Dia keluar daripada laut, kita mengatakan sah mandi. Sebab air telah sampai kepada seluruh badannya.
Dia ada wudu, kita ada wudu dalam keadaan seperti ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya hadas besarnya terangkat, hadas kecilnya juga terangkat. Ini adalah kaidah. Kalau hadas besarnya terangkat, hadas kecilnya juga terangkat. Sebab hadas kecil ini termasuk kepada hadas besar. Tetapi dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu semasa dia mandi. Dan ini kita dapat bayangkan satu orang misalnya dia mandi dalam keadaan diselam. Diselam. Jadi semasa dia berada dalam air dia niat. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Saja aku niat mengangkat hadas besar. Ataupun saja aku niat mandi junub kerana Allah. Oh boleh. Ataupun saja aku niat mandi wajib kerana Allah. Ini niat seperti ini tidak ada masalah. Jadi kita mengatakan mandi sah, melainkan kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Seperti dia memegang kemaluannya. Itu sebab cara kita mandi hadas besar adalah kita basuh kemaluan dahulu, baru kita boleh mandi. Jadi rukun bagi mandi wajib ini hanya ada dua perkara. Pertama sekali adalah niat. Yang kedua adalah kita merangkumi air kepada seluruh badan kita. Jadi niat sama ada kita mengatakan saja aku niat mengangkat hadas besar kerana Allah, ataupun kita mengatakan saja aku niat mandi wajib kerana Allah, ataupun kita niat saja aku mandi junub kerana Allah. Jadi bilakah masa kita niat bila air kena kepada badan? Bukan masuk tandas, bila air kena kepada badan. Perkara yang kedua adalah kita memastikan air sampai kepada semua pelosok badan kita. Jadi wajib kita menyampaikan air di tempat kelengkang. Sebab kelengkang ini kalau kita tak menyangkung, air tak boleh sampai. Ada orang yang dia masuk dalam tandas dan dia badan besar. Dia masuk dalam tandas, dia pakai shower tap itu. Dia niat. Lepas itu dia keluar. Kita mengatakan ini mungkin belum yang mencukupi. Sebab air mungkin tidak sampai kepada bahagian kelengkang. Jadi kita nak kena basuh, bukan lap. Jadi kalau sekiranya seseorang itu air tidak boleh sampai kepada kelengkangnya, melainkan dia menyangkung, maka wajib dia melakukan sedemikian. Sebab wajib kita memastikan air sampai yang kepada semua yang pelosok badan kita. Begitu juga yang di bawah ketiak. Begitu juga kalau badan kita ada lipatan, wajib kita sampaikan air kepada lipatan. Wajib kita sampaikan air kepada celah-celah rambut. Ada orang rambut diikat. Ikat. Kalau sekiranya air tidak boleh sampai kepada celah rambut, tidak sah. Jadi dia nak kena buka. Jadi bila kita mandi juga kita harus memastikan tidak ada cat yang sudah kering. Sebab ini menghindarkan air sampai kepada kulit. Jadi kita nak kena pastikan badan kita tidak ada perkara yang menghindarkan air sampai kepada kulit. Dengan ini maka sah yang ini mandi hadas. Jadi sebenarnya mandi hadas ini dia mudah saja. Dan dalam 5 minit maksimum yang kita dah boleh mandi. Sebab air ini bila dia kena kepada badan, dia akan rata dengan semula jadi. Jadi setakat mana kita pasti yang air telah sampai kepada semua badan kita, khalas. Kita mengatakan ini sudah mencukupi. Elakkan daripada was-was. Sebab ada orang yang was-was, dia mandi 30 minit, 40 minit, dia belum mencukupi. Ada jemaah misalnya dia mengatakan saya tiap-tiap hari mandi hadas. Kenapa pula tiap-tiap hari mandi hadas? Dia mengatakan sebab saya belum pasti mandi hadas saya itu sah. Subhanallah, coba bayangkan tiap-tiap hari niat. Ini adalah perbuatan yang tidak digalakkan sama sekali. Jadi elakkan daripada was-was. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.